Bersua kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia bersama Irfan dan juga Raja Sophie. Sophie, Irfan nak tanya sikit. Suka tak minum ataupun makan benda-benda manis macam kek ke? Oh, dessert biasa. Suka Suka, sangat suka. Kalau macam Irfan lebih suka senyuman Sophie yang lebih manis. Alamak, cia. Okey, sebenarnya Sophie, apa yang mana sebenarnya kita nak kongsi kepada penonton berkaitan dengan untuk kita kurangkan gula, kesihatan kita akan lebih terjaga. Dan itu kita bawakan untuk hari ini. Kita persilakan Dr. Rokia Ismail, Ketua Jabatan Dietetik Pusat Perubatan Universiti Melaya PPUM. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, okey. Manis orang. Manis senyumannya. Yang penting bukan gula. Baik, Doktor. Betul, kita perincikan permulaan topik kita pada pagi ini. Statistik pesakit kencing manis negara kita bagaimana, Doktor? Okey, saya baru dapatkan data daripada kita panggil National Health Mobility Survey 2019. Yang 2023 tu mungkin belum dianalisa lagi. Okey, setiap tahun survey akan dilakukan bermula daripada saya rasa 2011. Setiap 4 tahun, 2011, 2015, 2019 dan yang latest 2023. Tapi kita tak dapat data tu lagi. Okey, daripada survey tersebut dianggarkan sehingga kini lebih kurang purata 3.9 juta rakyat Malaysia berumur lebih daripada 18 tahun menghidap diabetes. Ya, dan kita punya statistik semakin meningkat. Kalau kita tengok daripada survey tu, daripada 2011, 2015 hinggalah 2019, memang data kita orang kata semakin meningkat. Bukan menurun semakin menaik. Kita patut risau sekarang, Doktor, kan? Sangat memang risau. Kita sepatutnya itu angka orang kata yang agak tinggi lah. Menakutkan. Sebenarnya agak menakutkan. Dan Malaysia antara negara yang orang kata terhebat. Juara lah consider dalam statistik kencing manis ni. Bukan saja obesiti, kencing manis pun sama. Sebab selalunya dia macam berkait rapat jugalah. Berkait rapat. Sebenarnya berkait rapat. Kencing manis dan juga obesiti itu sendiri. Ya, betul. Dan yalah, orang mula kata 3 serangkai lah, Doktor, kan? Jantung sebagainya. Biasanya dia bermula daripada obesiti lah. Biasanya kalau kita tak cakap orang yang obes, you sure dapat kencing manis. No. Betul. Tapi bila kita obes, risiko kita nak dapat diabetes, kencing manis, lepas tu sakit jantung, hypertension memang akan meningkat. Itu tak dinafikan lah. Betul. Okey, dan antara yang lain juga kan, Doktor, kita nak tahu jugalah kenapa sebenarnya pengambilan gula yang berlebihan dia akan dapat membinasakan organ-organ dalaman kita, khususnya tadi kalau Doktor kongsikan tadi kan, boleh 3 serangkai tadi penyakit lain yang mungkin juga kita akan mengidap penyakit tersebut. Jadi apa signifikannya, Doktor? Okey, nak kata signifikan antara gula dengan, kita tak boleh cakap gula mesti menyebabkan penyakit. Okey, kita tak boleh cakap macam itu. Tapi sebenarnya maksud berlebihan. Okey, apa saja makanan, minuman berlebihan. Kalau kita ambil dalam kuantiti berlebihan adalah membahayakan. Begitu juga gula. Okey, kita tahu gula. Kalau kita ambil dalam keadaan yang kata sederhana, kita limitkan dia, okey. Tapi kalau kita ambil dalam berlebihan. Sekarang resiko obesiti, bila obesiti kita dapat kencing manis, itu semua disebabkan oleh berlebihan. Okey, bila kita ambil berlebihan, kita dapat diabetes, kita dapat penyakit jantung, kita dapat hypertension. Jadi semua tu kita masih ambil lagi. Bila kita, contoh dia, bila kita ada diabetes, bila kita still ambil gula yang berlebihan, dia akan merosakkan kita punya organ. Dia akan merosakkan salur darah kita. Okey, salur darah kita dekat mata, dekat orang kata kaki. Sebab tu yang kita tengok diabetes yang tak terkawal tu, kaki kena potong, gangrene. Lepas tu lead tu buah pinggang. Semua tu orang kata berkait rapat sebenarnya daripada kita ambil berlebihan. Ya, baik, Doktor. Ada juga yang berpendapat bahawasanya dengan kehidupan kita yang semakin sibuk ni, Doktor, kita perlu ambil banyak gula untuk kekal bertenaga. Jadi adakah ini tindakan yang tepat dan wajar sebenarnya, Doktor? Okey, saya selalu dengar orang cakap macam tu. Pesakit saya pun. Okey, saya tak bolehlah tak ambil gula, nanti saya pingsan. Saya tak boleh ambil gula, saya tak bertenaga. Itu salah. Okey, sebenarnya apa sebenarnya gula? Okey, gula adalah sebenarnya karbohidrat ringkas. Okey, apa lagi kumpulan karbohidrat?
kumpulan kita panggil karbohidrat kompleks. Contoh dia nasi. Mi, mihun, cereal, bijirin itu adalah karbohidrat kompleks. Jadi gula ni bila karbohidrat ringkas, dia tak perlu dipecahkan dalam badan kita. Terus masuk dalam kita makan, terus masuk dalam darah. Itu yang dia meningkatkan gula dalam darah kita dengan cepat. Tapi kalau kita ambil kompleks karbohidrat kompleks, kenapa kita bagi kompleks? Dia perlu dipecahkan. Dia masuk dalam darah kita secara perlahan, so dia tak akan naikkan gula dalam darah kita dengan cepat. So apa bezanya ni? Sebenarnya kita tak perlu ambil gula. Sebab kita boleh ambil gula tu daripada kompleks karbohidrat. Alternatif. Sebab kompleks karbohidrat tu bila dia masuk dalam badan kita, dia akan dipecahkan menjadi gula. Okey, gula memang adalah sumber tenaga. Itu tak dinafikan. Ya, betul. Sumber tenaga especially untuk otak. Ya. Okey, otak kita nak berfungsi, nak kontrol all kita punya fungsi dalam badan, kita perlukan gula. Sebab gula adalah tenaga. Jadi kalau kita ambil gula, betul gula tu tenaga, tapi dia akan naikkan gula darah kita dengan cepat. Itu tak bagus. Jadi sebenarnya orang kata, oh saya tak bertenaga lah, tak ambil gula. Dia sebenarnya kena gantikan dengan kompleks karbohidrat dan ambil yang orang kata dalam kuantiti yang berpatutan lah, bukan berlebihan. Kalau nasi ambil berlebihan pun tak bagus juga. Sebenarnya kalau semuanya lah kan, kalau berlebihan pun tak bagus untuk diri kita. Okey, tapi doktor ada juga yang menggantikan daripada, okey saya tak ambil gula putih ataupun brown sugar, tapi saya gantikan dengan stevia. Ada juga yang kata, okey mungkin juga pada waktu pagi ni kan kita ambil coklat bar. Jadi itu antara penggantian yang mereka lakukan. Jadi bagaimana pula kalau macam tu doktor? Okey, sebenarnya gula perak, gula tu sebenarnya sama je. Dia beza sedikit je, sama je. Okey, tapi kalau macam tadi Sofia ada cakap berkenaan dengan stevia, itu kita panggil pemanis tiruan. Okey, pemanis tiruan tu memang dia tak ada guna gula. Dia diekstrak daripada, contohnya stevia daripada, saya rasa stevia daripada daun stevia tu. Okey, jadi benda tu dibenarkanlah. Okey, tapi macam saya cakap tadi jugalah, jangan ambil berlebihan. Tapi benda tu kita ambil sedikit sebenarnya. Kalau stevia tu yang drop tu kan, satu drop atau dua drop dah memang terlampau manis. Itu boleh. Itu sebagai alternatif. Ataupun kita gantikanlah dengan, contoh dia tak perlu pun ambil gula kan. Sebab kita tak perlu gula sebenarnya. Contoh kita ambil kopi, teh, sarapan pagi. Kita minum kopi, kita letak susu. Tapi bukan susu pekat manis. Kita ambil susu rendah lemak. Okey, ataupun kita minum kopi tanpa gula. Benda tu amalan sebenarnya. Okey, doktor, saya juga terfikir kalau kita tengok air berkarbonat contohnya no sugar, less sugar. Jadi adakah itu sebenarnya perlu juga kita ambil ataupun sebenarnya itu hanyalah mitos semata-mata atau bagaimana? Okey, sekarang saya rasa kerajaan pun banyak kan, dah kita pun banyak dah orang kata cuba terapkan benda-benda yang baik. Okey, di dalam kita punya penghilangan dan sebagainya. Okey, betul. Memang contohnya kalau dia kata air tu macam Coke, zero Coke. Itu betul. Maknanya dia tak ada gula. Dia gunakan pemanis tiruan. Ataupun dia panggil less sugar. Memang dikurangkan gula. Jadi sebenarnya kita ada alternatif sebenarnya. Saya rasa Malaysia ni banyak sangat makanan dan minuman. Sebenarnya terpulang pada diri kita sebenarnya. Kita boleh pilih yang low sugar, yang kurang gula atau tanpa gula dan sebagainya. Tak semestinya kita kena ambil yang bergula lah. Kena buat pemilihan yang tepat. Kena buat pemilihan yang baik. Okey, dan doktor, bila bercakap tentang pengambilan gula ni perlu untuk kita ialah mengambil kuantiti yang sepatutnya. Ada juga yang cuba untuk diet lah kan. Maksudnya okey tak ambil sugar, langsung nak cut sugar. So apa yang akan berlaku adalah yang mereka akan rasa seperti macam nak pingsan kan, rasa macam otak tu macam tak boleh nak berfungsi. Sebab gula juga merupakan antara perkara yang cukup penting untuk menggerakkan organ-organ dalaman kan khususnya. Jadi apa antara langkah pertama yang sepatutnya mereka ini lakukan untuk pengurangan gula dalam harian kita kan, makanan harian kita? Bagaimana? Okey, yang masa saya cakap tadi kita tak perlu gula sebenarnya kan. Okey, tapi gula tu adalah sumber tenaga yang paling utama especially untuk otak kita dan organ-organ dalaman yang lain. Okey. Jadi apa yang kita boleh lakukanlah, kita kepada individu yang memang dah biasa ambil minuman dan makanan yang banyak gula, kita cuba orang kata tukar secara berperingkat. Drastik memang saya tahu memang
kita sangat susah. Okey, buat secara berperingkat. Contoh dalam minggu ni sarapan kita dah biasa minuman bergula. Kita katakan minum kopi. Okey, tak boleh minum kopi lah, mesti minum kopi. Okey. No problem, minum kopi. Daripada kita letak kopi dengan susu pekat manis, kita gantikan dengan low fat milk. Lepas tu tak bergula. Okey, ataupun kita dah biasa ambil kuih-kuih manis waktu pagi, kita gantikan dengan cereal. Kan ada banyak cereal yang untuk mengurangkan berat badan tu. Kita buat secara berperingkat. Okey, dan kita dah okey. Next week kita tukar. Contoh dia kita punya snack. Minum petang contohnya kita suka ambil minuman bergula, ataupun waktu lunch and dinner kita mesti minum air manis. Kita gantikan dengan jus buah-buahan tanpa gula. Jadi saya rasa biasanya saya memang selalu nasihatkan pesakit saya, kita buat secara berperingkat. Saya tahu memang kita sebagai human kita manusia, you tak boleh buat secara drastik. Itu yang jadi saya rasa lemah badan lah, saya tak boleh berfikir. Betul. Mesti nak cakap, "Alah doktor, saya rasa nak pitam lah, saya nak pingsan lah." Betul, kembali kepada biasa kan. That's why kalau kita buat sesuatu dengan secara drastik, you akan, orang kata itu bukan kekal. You akan kembali balik kepada yang normal, yang asal. Sebenarnya bila kita buat secara orang kata berperingkat lah, secara sederhana, insya-Allah benda tu akan berpanjangan. Sebab apa saja kita punya orang kata cara hidup, kita new routine, kita nak tukar untuk berpanjangan, bukan secara orang kata temporary, sementara. Jadi sebab tu kita buat secara orang kata berperingkat. Baru insya-Allah baru benda tu akan berpanjangan. Slowly but surely. Baik. Dia kena konsisten. Konsisten. Itu bukan senang. Baik. Dan kalau kita bercakap tentang rutin harian kan, kalau kita dah cuba untuk kurangkan gula, pastinya kita kena ada buat senaman juga doktor kan. Sebab kalau tak nanti badan kita ni tak berfungsi dengan baik. Jadi apa mungkin saran doktor kepada mereka ni yang ingin cuba berubah, dan apa antara rutin harian yang perlu mereka lakukan? Okey, kita tak dapat pisahkanlah pemakanan dan senaman. Okey, itu kita panggil cara hidup yang sihat, healthy lifestyle. Bila healthy lifestyle tu maknanya kita bukan saja cara pemakanan, kita jaga cara pemakanan kita. Di masa yang sama kita kena lakukan senaman. Okey. Begitu juga senaman, saya tahu bukan mudah. Tapi kita mulakan secara orang kata berperingkat. Contoh dia, kalau kita biasa contohnya letak kereta dekat-dekat, kalau boleh dekat-dekat ngofis kan. Letak jauh sikit, kita jalan. Itu ataupun dah biasa naik lift. Kalau mungkin 2 tingkat je, naik tangga. Tak semestinya you kena pergi gym, buat yang macam orang kata atlet buat. Tak semestinya. Besok tak boleh bangun. Betul. Sebab tu apa yang biasa kita nasihatkan, kita buat secara sederhana, berperingkat-peringkat, insya-Allah benda tu kita nak berkekalan. Okey, maksudnya mula daripada sikit-sikit lah langkah. Mula langkah yang kata langkah pertama tu penting. Ya, betul. Itu yang penting. Okey, dan itu antara saranan yang diberikan saranan oleh doktor sendirilah untuk kita lakukan, maksudnya jaga pemakanan kita dan juga rutin harian kita dari segi senaman dan sebagainya. Mungkin ada akhir kata kepada masyarakat luar sana, sebab kalau tadi doktor kongsikan tadi 3.9 juta rakyat Malaysia yang mengidap penyakit kecil manis dan bermula daripada usia 18 tahun, dan kalau kita tengok sekarang ni pun kanak-kanak juga ada pengidap kecil manis kan. Itu perkara yang cukup membimbangkan untuk kita dan juga generasi akan datang. Sedikit nasihat daripada doktor, pemakanan itulah yang akan membentuk kita, kesihatan kita dan sebagainya. Dan untuk kita turunkan tahta juara itu, betul. Kalau boleh kita tak nak ada dalam list tersebut. Betul, macam tadi cakap bukan saja dewasa sebab saya jaga kanak-kanak juga ramai kanak-kanak kita especially yang obesity mendapat penyakit kecil manis jenis 2. Itu memang membimbangkan terutama kami kat hospital, memang setiap minggu mesti ada membimbangkan. Jadi nasihat saya kepada di luar sana, terutama kepada ibu bapa, especially generasi yang muda tu, itu yang paling penting. Okey, ibu bapa memainkan peranan penting sangat. Mereka yang kata kena amalkan pemakanan yang baik, cara hidup yang baiklah sebenarnya. Okey, sebab anak-anak akan ikut. Okey, kalau kita dekat rumah dia biasa you ambil benda manis, mesti anak-anak sure akan ikut. Jadi kita, bukannya saya kata kita langsung tak boleh ambil gula, bukan saya kata macam saya cakap tadi sederhana, berpada-pada. Sebab berlebihan tu yang memudaratkan. Okey, jadi kita amalkan pemakanan yang baik, cara hidup yang baik, increasekan physical activity kita, insya-Allah
orang kata kita turunkan balik tahta kita tu. Jadilah orang kata rakyat Malaysia yang sihat. Betul. Okay? Kalau negara kita sihat, insya-Allah rakyat kita pun akan hidup dalam keadaan yang sejahtera. Kan? Kita kena kurangkan gula, kesihatan kita pasti akan terjaga. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Rokia Ismail, Ketua Jabatan Dietetik Pusat Perubatan Universiti Melaya, PPUM, untuk perkongsian tentang gula ini yang sangat membahayakan dan kita perlu tahu kadar yang sederhana untuk kita ambil setiap hari.